First aid ni kita boleh beli dekat farmasi. Fire extinguisher ni ambil yang 1 kilo punya. Okey, dekat Johor Bahru ni kita boleh dapatkan dekat Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Diharap sihat-sihatlah hendaknya. Selamat datang ke channel Aizat Maha. Sebelum anda semua teruskan menonton, sudi-sudikanlah klik subscribe, like dan share YouTube channel Aizat Maha. Sementara membangau ni kan, adalah sikit saya nak sharing tentang apakah persediaan sebelum anda ke Puspakom untuk pemeriksaan e-hailing. Seperti kita sedia maklum, kereta yang 3 tahun ke atas wajib untuk ke Puspakom sebelum kita boleh terus memandu e-hailing. Okey, seperti yang anda lihat, ini dah dia apa yang Puspakom akan beri setelah kenderaan kita lulus dalam perakuan pemeriksaan lah. Okey, alhamdulillah saya pergi sekali je lepas. Yang pertama kita kena standardkan kereta kita. Seperti yang anda tengok. Okey, cermin depan kereta saya ni sebelum ni ada tinted 6 inci Saya dah buka sebab sebelum ni pun dia dah memang dah terkopik lah. Dah macam dah banyak sangat terkopik, jadi alang-alang tu saya kopik lah. Jadi depan ni memang kosong, tak ada apa-apa. Begitu juga dengan keseluruhan satu kereta lah. Kena kecerahan dia kena terang. Okey. Ini dia pemadam api dan first aid. Okey, first aid ni kita boleh beli dekat farmasi lah. Macam ni saya beli dalam 30 lebih. Kemudian fire extinguisher ni ambil yang 1 kilo punya. Ni dalam masa saya beli ni dia tengah offer lah dalam RM50. Okey, dekat Johor Bahru ni kita boleh dapatkan dekat Taman Penggawa Barat. Okey, pastikan anda semua ada inilah segitiga. Ni masa beli daripada sales kereta dulu memang dia ada bagi untuk segitiga ni kan. Jadi ni mesti kena ada. Okey, pastikan nombor plate. Nombor plate ni mesti ikut standard JPJ So kalau macam rata ke, kalau korang punya apa pelik-pelik kan yang ada buat kan, so buat standard balik lah. Okey, bunga tayar. Ni penting. Bunga tayar korang mesti kena tebal. Ketebalan tayar ni mesti 80%. Okey, dekat dalam tu Puspakom tu kan, dia tak adanya mesin alignment tu, dia tak ada, tapi dia ada satu roll. Nanti kereta dia akan parking dekat satu roll tu kan. So tayar dia akan tekan pedal, dia akan gulitkan dan dia akan dalam beberapa second dia akan tekan brake. Okey, kalau pun roller tu berpusing, fail. Minta maaf, memang fail bang. Okay. Kemudian handbrake ni kan, dia mesti satu ketak je. Gitu. Yang penting brake lah. Brake yang paling penting. Brake pad kalau dah bawah 50%, better tukarlah sebelum inspection tu. Anda semua kena pastikan lampu lampu kena hidup. Lampu kecil, lampu depan, lampu high beam. Kemudian okey, dekat belakang kereta, dekat plate tu kan ada dua lampu tu kan. Kalau kita jalan malam, orang akan nampak nombor kereta kita ada cahaya. Okey, lampu tu mesti kena hidup Itu kalau tak hidup memang fail bang. Kadang-kadang masalah gagal ni masalah simple-simple je bang. Lampu brake ketiga tak menyala, lampu kecil, lampu maghrib tu tak hidup. Itu so janganlah, kita kena bersedia. Sebelum pergi Puspakom kena bersedia bang. Okey, kalau kita main pergi je
So banyaklah duit kita akan lebur lah. Masuk saya macam ni. Okey, untuk first RM77.70. Okey, itu harga yang kita untuk booking. Lepas kita dah pergi, andai kata kita fail, so kita akan booking next tarikh tu. Dan booking bukan booking saja, kena tambah duit. Dia dalam, tak silap dalam RM30 lah. Okey, horn pastikan menyala. Macam saya cakap tadi, lampu itu wajib lah. Lampu signal apa semua. Booking melalui apps Puspakom tu, My Puspakom tu kan. Ataupun pergi kat web dia pun boleh. So anda booking. Okey, baru-baru ni saya ada terbaca dekat dalam Facebook, yang mana ada seorang tu dia pergi Puspakom. Dia ada inspection besok. Kemudian hari ni dia pergi servis. Lepas dia servis, dia buat alignment semua. Masalah yang timbul ialah bila dia pergi Puspakom besoknya fail. So agak-agak kenapa? Pandangan saya lah macam ni lah. Kita untuk servis mileage yang setiap RM10,000 tu okey, boleh. Kita pergi servis kat pusat servis center, tak apa. Dia akan buat tukar minyak hitam, tukar coolant kan, kita punya minyak brake. Itu saja yang kita boleh buat dekat service center setakat tu. Kalau macam nak buat alignment, nak buat brake, saya sarankan lah, lebih baik kita buat dekat kedai, dekat bengkel. Pergi bengkel, cakap dekat bengkel tu, tak apa, direct cakap, kereta saya ni nak buat inspection untuk e-hailing lah. So boleh tak tolong buat servis brake saya. So biasanya kedai ni dia akan faham lah. Mana-mana bengkel pun biasa dia akan faham, dia tahu. So dia akan buat sehabis baik lah. Yang lain-lain tu, pastikan kita punya circuit ataupun bumper kita sekeliling kereta tu tak ada yang kemek-kemek, tak ada yang dia lari daripada posisi dia. So kalau macam ada dia macam terkeluar daripada, macam contohlah pernah accident kan, orang betulkan je, korang masukkan balik, kira ratakan ke apa, buat apa-apa supaya kereta tu tak nampak lah bumper-bumper kalau ada yang tercabut tu apa semua. Okey, lagi satu, cermin kan. Kereta saya ni sebenarnya, kalau perasan ni, ada macam scratch tau. Sebenarnya kalau ikut spek JPJ ni, lebih daripada 1 inci. Kalau misal katakan, kadang-kadang ada batu jatuh lah apa kan, cermin kita akan terkena, akan scratch kan. Macam ni, dia kalau ikutkan tak lepas lah. Sekian saja daripada saya. Saya harap semuanya jelas. Rasanya tak ada apa-apa lagi yang perlu diterangkan. Rasanya cukup. Okey, selamat kayu semua. Sekian sahaja perkongsian daripada saya untuk video pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Apakah persediaan yang diperlukan sebelum anda ke Puspakom untuk pemeriksaan e-hailing kenderaan inilah, untuk seperti yang you